Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Ramaikah di kalangan kita, termasuk saya pada malam ni, yang boleh bertahan tanpa makan dan minum untuk tempoh yang panjang tu? Masalahnya, dia Dajjal datang tu bukan bulan puasa, tetapi tiada makanan dan tiada minuman ketika itu, terlampau panjang tempohnya. Maka soalan kedua daripada para sahabat tanya, ya Rasulullah, wa ma ya'ishun nasu fi zalika zaman? Wahai pesuruh Allah, orang-orang beriman yang lawan dengan Dajjal, yang tak tunduk dengan Dajjal, apa makanan mereka? Tuan-tuan tengok jawapan Nabi nak menyokong saya cerita tadi. Adakah Nabi nak sebut makanan mereka ketika itu ialah air Zam-Zam, kerana hanya Zam-Zam tidak akan kering? Seronok juga kita dengar. Alhamdulillah ada juga Zam-Zam. Ataupun makanan mereka ketika itu ialah sehari Allah akan menghantar 3 biji kurma ajwah. Kerana kurma ajwah ini kurma Rasulullah tanam dan dia berkat. Apa jawapan Nabi? Ya Rasulullah, apakah makanan orang-orang beriman sepanjang tempoh yang panjang yang kita kira tadi 400 hari itu? Maka Nabi pun jawab, makanan mereka ketika itu ialah apa yang dimakan oleh para malaikat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir itu akan menggantikan tempat makanan dan mereka akan rasa kenyang setiap kali mereka berzikir. Tuan-tuan, berapa ramai dalam surau ni yang kenyang dengan zikir? Yang pernah kenyang dengan zikir ni? Kita lagi zikir, lagi lapar. Kan? 1 jam dah ni, 1 jam dah duk wirid la ilaha illallah selawat apa? Tengok jam, 8 suku dah pagi. Patutlah lapar sangat. Lagi tambah, lagi lapar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, berapa ramai wali-wali Allah, orang-orang soleh pada hari kemunculan Dajjal yang akan bertahan tanpa makan, tanpa minum selama lebih kurang 400 hari panjangnya. Tuan-tuan rasa mustahil tak malam ni berasa macam ustaz? Puasa pun yang terlepas tak bayang-bayang lagi. Tadi ustaz sebut tinggal 10 hari baru tersedar. Ada, tengok muka pun tahu. Sebab tu jangan main salam dengan saya. Melawak saya melawak Tapi ada yang tak ganti tu, ada yang tu tak melawak. Tuan-tuan, subuh ke maghrib pun dah tak tahan dah. Sebab tu Nabi sebut, buat persiapan awal. Ramadan jangan sekali-kali punting. Dia rukun Islam. Lebih besar daripada rukun Islam Ramadan ni tuan-tuan, di akhir zaman begitu diperlukan oleh umat akhir zaman untuk menghadapi hari-hari sukar zaman Dajjal. Saya jumpa dengan beberapa orang yang berpuasa Rejab, Sya'ban, Ramadan. Saya jumpa, bukan sembang jauh-jauh, saya jumpa. Subhanallah. Yang sudah berbelas tahun Rejab, Sya'ban, Ramadan, saya jumpa berdepan. Ni waktu musim panas yang puasa sunat pun seminggu sekali je kami. Tak larat dah tuan, seminggu sekali. Sebab kemudian pula sibuk keluar pagi, keluar gelap, balik gelap, memang nak puasa sunat. Alasan lah tu kan. Saya jumpa seorang makcik ni, seorang tok ni, lama dah, umur pun banyak dah kan. Tiap-tiap tahun saya jumpa. Baru ni 2 minggu lepas kalau tak silap saya, dia dah mula puasa dah. Macam biasalah Rejab, Sya'ban, Ramadan. Dalam keadaan panas terik ni, saya tanya dia, tak letih ke? Saya kata. Dia kata, ustaz, puasa ke tak puasa ke sama je. Kalau hari puasa boleh mengajar 90 orang, hari tak puasa boleh mengajar Quran 90 orang. Kalau hari puasa boleh pergi buat tahlil, baca yasin, pergi selawat burdah di rumah orang 2-3 buah rumah, hari tak puasa pun sama je ustaz. Dia kata tak ada biasa ustaz.
Hari tak puasa pun makanan dia 2 pinggan kecil macam tu sikit. Hari puasa pun macam tu lah, sahur dan berbuka. Tak, dia kata tak pernah ada beza dalam hidup dia puasa dan tak puasa. Tuan-tuan nampak tak saya nak beritahu apa? Orang-orang yang biasakan diri macam ni lah pada zaman Dajjal nanti, yang nak boleh untuk biasa untuk satu tempoh. Kalau kita tak kata 400 hari pun tuan-tuan, 40 hari cukup lah. Boleh tahan ke 40 hari? 40 hari tu pun dah tak mampu dah untuk kita tempuh. Yang ni yang tuan-tuan, yang antara yang besar sekali ni sempena nak datang Ramadan ni tuan. Pastikan dalam bulan Ramadan kita tak tinggal Ramadan ni. Supaya bila ujian Allah yang besar ini keluar, kita di kalangan yang selamat. Nombor 2, zikir. Tuan-tuan, nombor 2, zikir. Zikir menjadi makanan. Tadi puasa zikir. Hari ni sampai malam ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, di kalangan ahli zikirkah kita? Di kalangan bukan ahli zikirkah kita? Ustaz, zikir macam mana yang nak boleh selamat? Bagi saya sebut malam ni. Ni last. Ni kalau saya tolak sekarang pun dah kedua 3-4 pagi pun sampai kan. Ini last. Bila Nabi sebut makanan orang beriman ketika tempoh 400 hari panjangnya, tiada makanan dan minuman, makanan mereka ialah zikir. Dalam satu riwayat lain Nabi sebut seperti makanan para malaikat. Cuma bezanya pada zaman ataupun hari-hari kemunculan Dajjal, apabila orang beriman berzikir, perut rasa berat. Orang Kedah kata rasa kejap, rasa terisi, rasa kejap. Tuan-tuan makan rasa macam itulah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ustaz, macam mana sifat zikir itu? Saya sebut tuan-tuan. Tuan-tuan, zikir yang banyak hanya orang soleh sahaja boleh lakukan. Kerana orang fasik dan munafik, mereka juga berzikir tetapi zikir mereka sikit. Allah sebut dalam Quran, wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik dan fasik, mereka juga berzikir tetapi zikir mereka sedikit. Kalau orang beriman, Ustaz, kalau orang beriman sifat zikirnya banyak. Wa yadhkurunallaha bukratan wa asila. Orang beriman, orang soleh, mereka zikir kepada Allah pagi, petang, siang dan malam. Tuan-tuan, sifat zikir orang beriman, zikir mereka banyak. Sifat zikir orang beriman, mereka zikir kepada Allah qiyaman wa qu'udan, duduk, berdiri, baring, zikir mereka dengan Allah. Keadaan manusia 3 tu je tuan-tuan, baring, duduk, berjalan. Baring, duduk, berdiri, berjalan. Manusia. Orang beriman begitu zikir dia. Dan tiap-tiap kali Allah sebut tentang zikir di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala akan sebut tuan-tuan. Ini saya ringkaskan. Setiap kali Allah sebut tentang zikir di dalam Al-Quran, Allah akan sebut wa yadhkurunallaha zikran katsira. Dan apabila mereka berzikir kepada Allah, mereka zikir dengan zikir yang banyak. Kalau takat zikir lepas habis solat 33 yang tu orang munafik pun buat. Kerana orang munafik datang solat zuhur, dia datang solat maghrib, dan dia zikir 33 tu. Tapi orang beriman dia tambah. La ilaha illallah sehari 1000, selawat sehari 1000, istighfar sehari 1000. Itu paling kurang. Dan itu insya-Allah bilangan yang banyak. Kata tuan-tuan, istighfar sehari 1000, la ilaha illallah sehari 1000, selawat sehari 1000. Insya-Allah itu bilangan untuk orang biasa ni dikira banyak. Untuk orang biasa, no? Adapun orang soleh, zikir mereka
tidur dan duduk, tidur dan bangun, siang dan malam, tak berhenti. Tuan-tuan sembanglah dengan dia waktu bila pun, hati dia sentiasa menyebut Allah, Allah. Sampai dia masuk tandas pun dia masih menyebut Allah, tapi bukan dengan mulut, hati dia. Hati dia menyebut Allah, 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 Allah. Dan begitulah ke semua para nabi dan rasul. Tuan-tuan, termasuk nabi yang ditelan oleh ikan besar tu, yang dia duduk dalam perut ikan tu beberapa minggu. Nabi Yunus ibn Matta nama beliau. Antara zikir yang dia buat dalam perut ikan tu ialah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tuan-tuan tahu apa Allah sebut? Allah sebut dalam Quran, seandainya Yunus bukan di kalangan yang membanyakkan zikir, nescaya dia akan kekal di dalam perut ikan itu ila yaumiddin, sehingga hari kiamat. Seandainya Yunus tidak di kalangan yang membanyakkan zikir, nescaya dia akan kekal di dalam perut ikan itu sampai kiamat, ila yaumiddin, sampai hari kiamat.